cabar semua kepimpinan ulama di Malaysia. Mana-mana, tak kira siapa pun. Mari kita rujuk kitab-kitab anda sendiri. Yang anda sembunyikan fakta-fakta ini. Sedang anda mengetahui berjuta-juta umat Islam di Malaysia, berbilion umat Islam seluruh dunia tertipu kerana anda menyembunyikan kebenaran. Oleh itu sidang penonton, jika benar bahawa Kaabah betul-betul ada di Petra dan bukan di Saudi Arabia, dan jika benar kalender Islam yang anda gunakan batil, bukan kalender yang Muhammad gunakan, bermakna kami adalah gerakan yang tidak menipu anda. Apa yang kau merepek? Jadi baru-baru ni tengah kecoh lah satu gerakan sesat yang tak tahulah entah datang dari mana. Dok bawa kata cerita Imam Mahdi dah nak datang. Ini daripada dulu lagi. Tapi satu yang sangat menarik sebab dia orang bawa klaim bahawa Kaabah sebenarnya bukan di Saudi Arabia tapi di Petra. Ini sangat-sangat pelik, tapi ia bukanlah datang daripada diorang. Ini yang kelakarnya, nak buat ajaran sesat tu satu hal lah, tapi dia pergi bawa teori yang datang daripada Orientalist Revisionist. Diorang ni confirm taklid je dengan mat-mat mina-mina salih academician yang racist, anti-Islam dan buat klaim yang tak ada orang Islam pernah buat dan tak ada orang sejarawan yang serius akan kata. Bukan setakat kiblat je orang Islam tipu, diorang kata. Nabi Muhammad pun diorang kata tak wujud. Ia adalah rekaan Khalifah Malik bin Marwan ke apa tak silap. 3 suku. Ada. Apa benda ni konspirasi teruk sangat ni? Yang kelakarnya geng-geng Orientalist Revisionist ni, diorang sekejap kata Nabi Muhammad ni perangai tak elok lah apalah. Sekejap kata tak wujud, mana satu? Geng-geng ajaran sesat Melayu yang tengah cuba nak naik dekat TikTok sekarang ni, diorang memang confirm lah diorang cuma cedok, diorang cuma hauk, diorang taklid buta je. Itu je yang diorang boleh buat pun. Dengan orang-orang macam Patricia Crone, Michael Cook, Tom Holland dan Gibson dan missionary Kristian yang lain yang punya sukalah idea revisionis ni. Asas utama geng-geng revisionis ni, dia pergi tunggang terbalikkan sejarah umat Islam. Sekati je kata Nabi Muhammad tak wujud, kata kiblat sebenarnya berasal daripada Petra. Datang dari apa? Datang daripada sikap tak percaya langsung dengan apa-apa sumber maklumat yang datang daripada tamadun Islam. Dia orang kata tak boleh percaya semua hadis-hadis ni sebab orang Islam dia orang menipu. Yelah, so siapa yang tak menipu? Pak Cik Bishop Christian random yang duk merepek pasal tamadun Islam yang duduk dekat Armenia. Ini boleh jadi sumber. Okay, you're good to go. Ini kelakar tuan-tuan. Satunya tradisi hadis ni dia unik bagi tamadun Islam. Duk menghafal Quran, duk hafal hadis, kata-kata daripada messenger, daripada Nabi mereka sendiri ni. Tamadun diorang tak buat. Tamadun diorang tak hafal Bible. Tamadun diorang tak hafal kata-kata Jesus. Lagi jauh lah tamadun diorang ni nak buat macam ulumul hadis, nak kumpul sanad, nak buat jarh ta'dil, nak kritik sanad, nak kritik perawi. Memang tak ada. Ini bukan daripada tamadun diorang langsung. Jadi korang siapa nak pergi petikaikan satu tradisi, satu legacy ilmu yang sangat-sangat hebat ni yang korang tak ada langsung, yang korang cuma mampu berkonspirasi? Apa beza korang dengan geng-geng flat earth? Diorang ni tak ada buat satelit, tak ada buat agensi astronomi. Tiba-tiba nak kata semua agensi astronomi dunia menipu. Macam korang lah. Isunya kalau betul tamadun bangsa Arab ni asalnya daripada Petra, lepas tu entahlah diorang pindah pergi ke Mekah ke apa ke, kenapa dalam hadis tak ada langsung apa-apa dokumentasi yang sebut pasal perpindahan ni? Dalam hadis ada banyak trauma yang ulama-ulama jujur kumpulkan. Antaranya adalah contoh trauma fitnah terhadap Siti Aisyah. Malah ada banyak hadis-hadis palsu yang orang duk reka lah nak jatuhkan
jatuhkan musuh-musuh diorang. Orang duk reka nak jatuhkan Imam Ali, orang duk reka nak jatuhkan Muawiyah, nak jatuhkan Imam Syafi'i, nak lariskan jualan terung dia. Tapi dalam banyak-banyak ni tak ada satu pun yang cerita bahawa diorang semua ni sebenarnya berasal daripada Petra. Pindah ke Mekah, tak ada. Kenapa? Inilah yang dibantah oleh Mark Anderson, sejarawan non-Muslim yang pakar terhadap sejarah awal Islam. Kita guna non-Muslim je, tak apa. Jadi geng-geng revisionis ni kena buatlah pula teori konspirasi baru, kena gali lubang baru lah pula. Dia kata, bangsa Arab awal-awalnya panggil Petra tu sebagai Mekah. That's a nice argument, Senator. Why don't you back it up with a source? My source is that I made it up. Atau keseluruhan bangsa Arab yang berpindah dari Petra pergi ke Mekah tu, diorang macam buat perjanjian, diorang macam buat sumpah. Okey, kita tak akan sebut apa-apa pasal kita punya perpindahan daripada Petra ke Mekah ni. Tak, kita tak akan sebut dalam hadis palsu, tak akan sebut, hadis sahih pun tak akan sebut. Memang merepek. By the way, Mark Anderson ni, dia bagi nilai lah hujah-hujah yang kata bahawa tamadun Islam ni berasal daripada Petra. Dan dia punya dapatan adalah 7-0. 7 Mekah, 0 Petra. Apatah lagi, dekat Petra tu, pada abad ke-7, dia dah tak lagi didiami, dia dah ditinggalkan, dia dah start kosong. Tamadun Islam nak berasal daripada situ, apa bendanya? Dan pasal teori moden yang kata bahawa masjid-masjid lama, masjid-masjid kuno pada awal Islam, hampir kesemua mereka sebenarnya menuju ke arah kiblat di Petra. Ini sebenarnya telah dijawab oleh David King. David King ni adalah rujukan utama sarjana barat non-Muslim. Kita guna non-Muslim je sekarang ni, tak apa, sebab korang suka taklid nampaknya dengan white man. David King ni adalah rujukan sarjana barat utama kalau korang nak kaji tentang sejarah penentuan arah kiblat bermula daripada awal Islam sampailah ke zaman moden. Dia dah kaji selama 50 tahun dan dia korek segala macam dokumen-dokumen yang kata dia kenapa dia berminat sangat in the first place dengan penentuan arah kiblat di Mekah ini. Sebabnya adalah tamadun Islam menurut David King selama 1400 tahun adalah satu-satunya tamadun yang sangat-sangat ambil berat tentang isu menghadap ke arah yang suci. Tamadun Islam satu-satunya. Jadi kalau korang dah daripada puak mana-mana tiba-tiba nak memperlekehkan, nak kata orang Islam menghadap arah kiblat yang salah, you have no legs to stand on. Ini kata David King terhadap puak-puak yang cuba nak mempertikaikan kesahihan arah kiblat di Mekah. Diorang ni tak ada kelayakan nak menafsirkan data-data yang ada. Diorang tak faham bahawa arah moden daripada satu tempat kepada tempat yang lain tak boleh digunakan untuk meneliti arah pada zaman sebelum moden. Puak-puak ni tak sedar adanya disiplin ilmu yang dah kaji dah benda-benda ni. Namanya adalah arkeoastronomi dan diorang tak faham tentang penjajaran astronomi. Diorang sangat-sangat tersilap menentukan arah-arah kiblat masjid yang lama ni. Diorang tak faham macam mana cara masjid dibina. Diorang tak nak ambil tahu tentang tulisan-tulisan Arab zaman pertengahan tentang astronomi folk, penentuan matematik kiblat oleh orang zaman dulu, dan diorang pergi langgar disiplin yang telah pun establish ini. Diorang tak guna pun kajian-kajian sebelumnya. Diorang nak buat penemuan sendiri yang salah. Jadi korang tak boleh pergi ke mana-mana masjid yang lama, masjid yang kuno, lepas tu korang gunakan Google Maps, lepas tu korang tentukan arah kiblat menggunakan Google Maps, lalu korang buat kesimpulan, jap, rupa-rupanya masjid-masjid lama dulu ni tidak menghadap Kaabah di Mekah.
By the way, bukan Petra je. Ada lebih kurang 4 tempat yang masjid-masjid lama ni rupa-rupanya menghadap. Kata Dan Gibson ni asal-asalnya orang Islam menghadap ke Petra. Lepas tu 100 tahun lepas tu diorang duk gaduh sama diorang pergi menghadap pula dekat Mekah. Bukan setakat Mekah je, ada tempat di tengah-tengah antara Mekah dengan Petra. Dan ada sesetengah masjid ini dia pergi menghadap ke satu garisan yang selari antara Mekah dan Petra, yang David King kata frankly ridiculous. Kesilapan besar diorang ini adalah tak mengambil kira bahawa sains penentuan arah ini adalah sesuatu ilmu yang berkembang. Orang Arab betul-betul selepas Islam, diorang tentukan arah kiblat pada ketika itu dengan sistem yang asas, dengan diorang tahu bahawa kedudukan Kaabah ini adalah sejajar secara astronomi. Satah besar Kaabah menghala ke arah naiknya bintang Suhail Canopus. Satah kecilnya ditentukan dengan naiknya matahari pada ketika musim panas dan musim sejuk. Keempat-empat bucu Kaabah lebih kurang sama arahnya dengan keempat-empat arah mata angin. Jadi orang Islam pada awal-awalnya diorang bukan nak menghadap ke Mekah, diorang nak menghadap ke Kaabah. Kaabah bukan Mekah. Kaabah ni dia ada penjajaran astronomi yang diorang tahu. Kemudian barulah datang teknik-teknik pengiraan matematik daripada Al-Biruni. Kemudian datang astrolab. Ia ilmu yang semakin berkembang bila umat Islam makin lama makin jauh daripada arah yang suci itu. Malah geng-geng yang nak kata orang Islam daripada awal abad ke-7, abad ke-8 lagi dah tahu macam mana nak tentukan arah kiblat yang menghadap ke Petra secara tepat. Diorang kena jelaskan macam mana orang Arab boleh tahu cara dia sebelum ada pengiraan matematik, sebelum ada astrolab lagi. Sebab kalau diorang nak menghadap ke Petra, inilah equation matematik yang diorang kena selesaikan. Jadi geng-geng revisionis ni kena bawa satu teori konspirasi baru. Orang Islam pada zaman Khulafa Ar-Rashidin telah pun mencapai kejeniusan yang hebat. Bangsa yang sebelum ini tak pernah ada buku tiba-tiba boleh menyelesaikan trigonometry equation. Point dia, orang Islam awal-awal lagi mereka sentiasa nak menghadap ke kiblat yang diorang tak boleh nak nampak, menghala ke Kaabah, menghala ke Mekah, dan diorang dapati bahawa Kaabah itu sendiri dia terjajar secara astronomi. Jadi diorang gunakanlah ilmu yang diorang ada dan ilmu itu berkembang. Jadi kalau nak buat apa-apa klaim tentang penentuan kiblat pada waktu ketika umat Islam baru saja Fatahu Mekah, tak boleh guna Google Map cara moden. Merepek apa ni? Ini pseudo history. Kita kena tengok macam mana diorang buat menerusi dokumentasi arah yang paling kompleks, paling banyak, paling diobseskan oleh umat. Dan kalau korang ajaran sesat yang nak pergi taklid dengan orang-orang putih yang anti-Islam ni, malu lah weh, malu.